Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tajuk yang dipilih bagi subjek BBP 30103 iaitu pengurusan makmal dan bengkel. Okey, tajuk yang kami pilih ialah sistem penyelenggaraan mesin di industri. Okey, sebelum tu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya Nur Husna binti Mazli Faizal, nombor matrik CB 190071. Dan saya pula Nur Atika binti Muhammad Nizah bernombor matrik CB 190074. Untuk pensyarah kami adalah Encik Muhammad Fazrul Helmi bin Ahmad. Okey, baiklah. Yang pertama saya akan menerangkan mengenai pengenalan bagi kami punya tajuk. Okey, tajuk yang dipilih iaitu sistem penyelenggaraan. Okay, seperti yang kita ketahui, penyelenggaraan ini adalah satu aktiviti yang dilaksanakan untuk memelihara, menjaga, mengendali dan mengawal selir bangunan, kemudahan kelengkapan peralatan, mesin, perkhidmatan dan persekitarannya bagi memenuhi piawaian semasa, mempertahankan utiliti dan nilai efisiensi tersebut serta agar dia selamat untuk digunakan. Okay, oleh itu, setiap mesin dekat industri ni memerlukan satu sistem penyelenggaraan yang baik bagi memastikan semua komponen dan peralatan tersebut berfungsi. Okey, mesin tersebut perlu dijaga dan diselenggarakan mengikut penentuan dan piawaian yang ditetapkan. Penyelenggaraan memerlukan sistem penyelarasan pelbagai sumber yang berkaitan dan perlu diuruskan secara sistematik dan berkesan. Kita masuk kepada subtopik yang seterusnya iaitu penyelenggaraan. Okay, untuk skop penyelenggaraan kita akan menggunakan 4 jenis skop yang biasa digunakan. Skop yang pertama iaitu senggaraan harian. Untuk senggaraan harian ni ianya digunakan bagi menjalankan perancangan yang sistematik dan dibuat secara berkala dan tepat pada masanya. Biasanya senggaraan harian ni ianya akan dijalankan pada setiap hari bagi memastikan mesin yang dijalankan pada setiap hari adalah berada dalam keadaan baik. Manakala untuk senggaraan berjadual pula, ianya dilakukan pada setiap hari sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja mesin dijalankan. Seterusnya adalah senggaraan pembetulan. Ianya digunakan apabila terdapat kegagalan mesin yang berulang kali dan memerlukan pengubahsayan. Untuk senggaraan kerosakan pula, ianya dijalankan berdasarkan laporan atau aduan kerosakan oleh pelanggan yang ditemui. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai operasi penyelenggaraan. Okey, dalam operasi penyelenggaraan ini terdapat 6 step ataupun 6 langkah, iaitu yang pertama, langkah baik pulih. Yang kedua, penyelarasan. Yang ketiga, pembersihan. Seterusnya, pembuatan, rekaan dan yang akhir sekali, pemeriksaan. Okey, kita masuk kepada peralatan penyelenggaraan. Peralatan penyelenggaraan ini yang banyak biasanya digunakan oleh penyelenggara. Biasanya akan gunakan minyak grease, spray anti karat, set ratchet ataupun pelayar, tape, screwdriver dan lain-lain lagi. Okey, baiklah. Untuk kepentingan penyelenggaraan ni, okey, kita tahu penyelenggaraan ini merupakan satu sistem yang amat penting kerana ia dapat mengelakkan risiko yang tinggi disebabkan oleh kegagalan atau kerosakan komponen atau mesin serta kurang ralat dihasilkan dalam operasi harian. Okey, yang kedua, ia juga dapat menghasilkan mutu kerja yang lebih tinggi kerana komponen serta mesin sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Dan yang ketiga, akhir sekali, ia dapat mengurangkan masa pengeluaran yang tidak produktif kerana kerosakan mesin dapat dikurangkan. Okey, setiap penyelenggaraan akan ada kelemahannya. Okey, kita masuk kepada kelemahan penyelenggaraan. Okey, untuk penyelenggaraan biasanya penyelenggaraan peralatan atau mesin dijalankan oleh kaki tangan khusus yang biasanya merupakan kaki tangan luar syarikat dan mereka harus diupah untuk menjalankan penyelenggaraan. Seterusnya, kelemahannya adalah syarikat mesti mematuhi cadangan pengeluar ataupun jadual yang dikeluarkan oleh penyelenggara luar dalam menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan. Okay, seterusnya, ini adalah proses bagi sistem pengurusan penyelenggaraan.
Okey, seperti yang dapat dilihat, terdapat dua topik yang besar iaitu inventory asset, tugasan kekerapan dan masa tugasan. Okey, bagi inventory asset ni, setiap syarikat ataupun bengkel mesti mempunyai satu senarai inventory untuk memastikan senarai ataupun bilangan mesin dan peralatan yang terdapat di dalam sesuatu bengkel dalam industri lah. Jadi jika terdapat mesin yang rosak, inventory tersebut dapat diperiksa bagi memastikan nombor-nombor mesin untuk dibuat surat kerja untuk memohon penyelenggaraan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada jadual kerja, perintah kerja. Untuk perintah kerja ni, selepas borang ataupun permohonan untuk penyelenggaraan diluluskan, syarikat ataupun sesebuah industri akan menugaskan personel ataupun seorang kompeten untuk menjalankan penyelenggaraan. Okey, seterusnya ialah bajet penyelenggaraan. Bajet penyelenggaraan ni adalah satu bajet di mana ia meliputi beberapa kos yang akan digunakan untuk melakukan penyelenggaraan. Contohnya seperti kos peralatan, upah buruh, upah peralatan, kos bahan serta kontrak. Okey, kita masuk kepada carta perancangan penyelenggaraan bagi mengurangkan kos. Carta ni digunakan untuk mengurangkan kos penyelenggaraan yang dijalankan. Okey, untuk perancangan penyelenggaraan ini dibagi kepada dua bahagian iaitu senarai perancangan senggaraan dan senggaraan pembaikan yang digunakan pada waktu kecemasan. Untuk senarai perancangan senggaraan, ianya mewakili kepada senggaraan pencegahan dan juga senggaraan pembaikan bagi waktu kecemasan. Perancangan senggaraan pencegahan ni dia termasuk kepada penyediaan jadual-jadual penyelenggaraan, manakala untuk senggaraan kecemasan ianya mesti mematuhi syarat dan dasar senggaraan yang disediakan. Untuk senggaraan pembaikan ketika waktu kecemasan, ianya digunakan pada waktu kecemasan ataupun penyertaan kerosakan yang datang pada secara tiba-tiba. Ya, baiklah. Seterusnya ialah carta alih bagi proses penyelenggaraan. Okey, untuk carta alih kita akan mulakan dengan mula. Kemudian pihak tertentu perlu mengisi borang aduan kerosakan dan kemudian menyerahkan borang aduan tersebut kepada ketua jabatan, di mana ketua jabatan akan memastikan jika terdapat kerosakan pada mesin tersebut dan kemudian barulah memanggil kontraktor ataupun orang kompeten yang mempunyai kelayakan untuk membuat penyelenggaraan. Dan seterusnya, jika sudah memanggil kontraktor, proses penyelenggaraan akan dilakukan. Okey, jika proses penyelenggaraan tersebut tidak berjaya, maka kita akan berbalik kepada mengenapasti kerosakan senggaraan semula. Dan jika proses penyelenggaraan itu berjaya, maka pihak tertentu ataupun staf ataupun ketua jawatan perlu merekodkan kerja-kerja penyelenggaraan yang telah dilakukan dan tamat. Okey, ini adalah contoh borang senarai semak penyelenggaraan pencegahan. Sebenarnya borang senarai semak ni terdapat pelbagai jenis, antaranya borang semak penyelenggaraan harian, mingguan, bulanan serta tahunan. Dan ini adalah salah satu contoh borang senarai semak bagi penyelenggaraan pencegahan yang dihasilkan untuk mesin larik. Okey, sekian itu saja daripada kami. Terima kasih.